KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku hos anda pada hari ini, Wani Carey. Apa khabar anda semua? Wani harapkan agar anda sihat-sihat belaka kerana kes harian kita hari ini adalah sebanyak 20,837 kes. Jadi pentingnya untuk kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab sentiasa patuh SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baik. Sebelum kita nak teruskan dengan mengenali guru kita untuk mata pelajaran hari ini iaitu mata pelajaran ekonomi, di sini ada sedikit informasi berkenaan dengan Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Bermula hari ini 24 Ogos hingga 5 September seramai 22 atlet dan termasuk 4 atlet wanita yang akan sama-sama bersaing dalam 9 jenis sukan yang berbeza. Jadi marilah kita sama-sama ucapkan untuk mereka semua dengan cara mengibarkan bendera jalur gemilang di rumah anda sebagai tanda sokongan kepada atlet kita semua, dan kami ucapkan agar mereka dapat membawa dan juga mengharumkan nama Malaysia dengan jayanya. Jadi sekarang ini mari kita pergi dengan berkenalan dengan guru kita. Saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Usaha tangga kejayaan dan mempunyai pengalaman selama 14 tahun dalam mengajar mata pelajaran ekonomi. Mari kita bawakan ke studio sukses hari ini bersama dengan kita Cikgu Nurul Azmi. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Cikgu. Tapi Cikgu, ini merupakan kali pertama kita bersua dalam mata pelajaran ekonomi, betul ya Cikgu? Betul. Okey, jadi selamat datang ke studio sukses. Tapi sebelum kita nak tahu apa topik yang telah Cikgu pilih hari ini, kita nak berkenalan dululah dengan murid-murid kita yang berada di atas talian yang akan sama-sama belajar mata pelajaran ekonomi selama 1 jam hari ini. Jadi jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar murid-murid semua? Sihat ke tu? Waalaikumsalam. Sihat. Sihat. Itu dia. Wah, semua wanita comel-comel belaka hari ini. Murid-murid perempuan semua ya. Kita ada 6 murid dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman Shah Alam. Jadi boleh tak anda perkenalkan diri anda dengan memberitahu Kak Wani nama, umur dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dengan Kasih Arisa. Silakan. Hai, nama saya Kasih Arisa. Umur saya 17 tahun. Cita-cita saya nak jadi lawyer. Wah, nak jadi seorang peguam. Samalah cita-cita awak dengan Kak Wani. Sama-sama Kak Wani doakan. Seterusnya kita ada Ijla. Silakan Ijla. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ijla Batrisha dari Samni. Cita-cita saya nak jadi accountant. Wah, seorang accountant. Baik Ijla. Bagus. Seterusnya kita nak tanya Anis. Assalamualaikum, nama saya Anis Daimi, bersekolah di SAM Nurul Iman. Cita-cita saya nak jadi pensyarah. Wow, hebat Anis. Seterusnya kita nak tanya Aimi lah pula. Aimi, sila perkenalkan diri anda. Nama saya Nur Azimah binti Zakaria, umur 17 tahun. Cita-cita saya nak jadi accountant. Menjadi seorang accountant juga. Baik, seterusnya kita ada Amanina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amanina Dahia binti Hairul Zahar. Saya bersekolah di SAM Nurul Iman. Cita-cita saya nak jadi doktor gigi. Okey, ni lain sikit nak jadi seorang doktor gigi. Baik, dan akhir sekali kita nak dengarkan dari Ain Soleha. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ain Soleha binti Mawahid. Saya berumur 17 tahun dan cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam. Okey, baik. Sama cita-cita dengan Kasih Arisa seperti tadi. Baik, kita dah berkenalan dengan 6 murid hari ini. Dan sekarang ini Cikgu, sebelum kita pergi ke tajuk kita, Wani nak jemput Cikgu untuk pergi ke meja sebelah sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Okey, Cikgu boleh pakai dulu. Okey. Pakai hand sanitizer, Wani pun sudah pakai, pelitup muka sentiasa dipakai dan jarak pun sentiasa dijaga. Dan sekarang ini Cikgu, kita nak tahulah topik yang telah Cikgu pilih hari ini. Silakan Cikgu.
Okey, topik kita hari ini kita pecahkan kepada dua parts. Tapi dalam tajuk besar dia samalah, pendapatan individu. Penggunaan pendapatan individu. So, kita akan belajar pertamanya corak perbelanjaan dan yang keduanya kaedah pembayaran. So, ada dua segmen lah. Kita akan cuba habiskan pada hari ini lah. Baik, jadi topiknya sekali lagi adalah penggunaan pendapatan individu ya Cikgu? Ya. Okey, baik. Sebelum kita teruskan, kita nak dengarkan dululah pandangan dari murid Cikgu hari ini berkenaan dengan mata pelajaran ekonomi. Nak tahulah mata pelajaran yang susah ke, senang ke? Okey, kita nak tanya murid yang pertama, Anis Dayini. Sila berikan pandangan anda. Saya suka belajar ekonomi ni sebab kita boleh kaitkan dengan masa sekarang ni. Contoh masa pandemik ni, ekonomi kita macam mana, naik ke turun, macam tu. Okey, berkenaan dengan ekonomi pada masa kini. Terima kasih Anis. Terusnya Kak Wani nak tanya Aimi. Pandangan saya daripada tajuk ni, saya dapat merancang perbelanjaan dengan lebih berkhidmat untuk menentukan kaedah pembayaran yang sesuai untuk pembelian barang. Okey, baik. Aini pula dapat merancang perbelanjaannya. Dan akhir sekali kita nak dengarkan dari Ain. Ain Soleha, silakan. Pendapat saya pada tajuk ini adalah sama seperti Aimi, dapat merancang dengan lebih berhemah dan mengetahui antara mana satu yang lebih sesuai bagi menguruskan perbelanjaan. Okey, baik. Terima kasih ketiga murid kita hari ini. Dan sekarang ini sebelum kita nak mengetahui lebih lanjut mengenai mata pelajaran kita hari ini, apa kata kita berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran kita hari ini, ekonomi, dan khususnya kita akan sama-sama belajar berkenaan dengan penggunaan pendapatan individu. Jadi bersama dengan kita Cikgu Nurul Azmi dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman Shah Alam dan 6 murid yang akan bersama dengan kita hari ini. Semuanya cantik-cantik belaka murid-murid perempuan kita hari ini. Dan boleh Kak Wani tahu kalau anda sudah bersedia, sila cakap dah sedia Cikgu. Dah sedia Cikgu. Ya, Cikgu. Dah sedia Cikgu. Itu dia semangat yang kita inginkan hari ini. Jadi kalau anda sudah bersedia, yang di rumah pun dah lama tunggu ni. Jadi kalau Cikgu Azmi sudah bersedia, dipersilakan Cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak calon SPM. Okey, seluruh Malaysia. Okey, dan terutamanya untuk anak-anak yang bersama dengan kita dalam Google Meet. Kita ada 6 orang. Okey. Baik, hari ini kita punya topik adalah penggunaan pendapatan individu. Ini adalah tajuk lanjutan daripada slot yang sebelum ini. Kita continue lah sebab tajuk penggunaan pendapatan individu di bawah topik 3.3 ni, 3.3 ni banyak. Okey, kita tak boleh letak dalam satu slot. Okey. Jadi topik kita masih lagi dengan penggunaan pendapatan individu. Okey, standard pembelajaran kita yang pertama adalah 3.3.5 dan yang kedua 3.3.6. So ada dua topik hari inilah. Seperti mana yang saya bagi tahu awal tadi. Yang pertama kita nak mengenal pasti dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan. Okey, so kita kena fahamlah corak perbelanjaan tu macam mana. Okey, yang kedua mengenal pasti kelebihan dan kekurangan kaedah pembayaran secara tunai ataupun kredit. Yang ini kita biasa dengarlah. Ada kita beli tunai, ada kita beli secara angsuran. Secara kredit. Kita bayar sikit-sikit kan. So yang pertamanya kita nak tahu corak perbelanjaan ini, okey, kita nak tengok faktor yang menyebabkan orang membeli barang. Okey, dia ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan kuantiti ataupun kita reservekan duit kita tu nak beli barang tu kan dalam masa sebulan ataupun dalam masa setahun. Kita nak tengok ada sebab-sebab tertentu yang kadang-kadang perbelanjaan itu bertambah, ada masanya dia berkurang. So kita nak tengok punya faktor-faktor tu. Okey, so kita tengok 3.3.5 dulu. Faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Okey, pertamanya adalah pendapatannya. Ini senang kita nak urai. Pendapatan kita bertambah,
maka perbelanjaan kita juga akan bertambah untuk barang-barang yang dikategorikan sebagai barang kehendak. Okey, barang kehendak ni maknanya kalau kita ada, dia jadi seronok lah kita ada barang tu. Kalau tak ada pun tidak mengapa. Tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh hidup juga kan. Okey, yang keduanya bila pendapatan kita rendah. Bila pendapatan kita rendah, mungkin macam kita tengah pandemik sekarang kan, ada certain keluarga yang pendapatannya terjejas. Jadi perbelanjaan dia kepada barang kehendak tu memang dia akan drop. Okey, dan dia akan gunakan duit sepenuhnya untuk membeli barang keperluan. Itu lebih penting pada keluarga ni. Okey, untuk survive lah. Okey, yang keduanya pengiklanan dan pemasaran. Okey, untuk poin ini pastikan dia duduk sekali. Ya, dia duduk sekali pengiklanan dan pemasaran. Kita tak asingkan dia lah. Okey, kita dudukkan sekali sebab dia berkait rapat. Okey, pertamanya pengiklanan. Iklan yang berkesan akan menarik minat individu untuk membeli. Kita pun selalu tengok kan iklan-iklan dekat highway, dekat dalam TV sekalipun. Betul. Ada iklan-iklan tertentu mula-mula kita tak tahu, sebab ada iklan kita tahu dan kita belanja untuk beli barang tu. Iklan punya pasal. Okey, dan kita akan peruntukkan kewangan kita untuk membeli barang tersebut. Okey. Itu berkaitan dengan pengiklanan. Jadi pengiklanan yang berkesan akan menyebabkan perbelanjaan kita bertambah. Perbelanjaan maknanya sebagai isi rumah, dia akan membeli barang lebih banyak sekiranya iklan itu berkesan. Okey, kualiti itu dah nombor 2. Dia lebih kepada pengiklanan dia. Maksudnya iklan tu sampai dekat jiwa ataupun hati rakyat ataupun isi rumah dan dia cenderung untuk belilah. Mungkin Wani pun ada pengalaman kan, tak pernah dengar barang tu tapi iklan punya pasal kita beli juga kan. Betul, maksudnya ia berjaya menarik minat kita untuk beli. Itu yang kacau tu kadang-kadang. Betul, cikgu. Okey, lepas tu adalah kaedah pemasaran atau agihan yang berkesan. Bila kita bercakap tentang pemasaran ni, sebenarnya dia melibatkan macam mana satu barang tu sampai kepada pelanggan. Okey, itu cerita tentang pemasaran. Maknanya daripada satu barang tu, daripada pengeluar, kan? Macam mana dia boleh sampai kepada pelanggan. Okey. So, macam mana kita nak buat, nak tunjukkan contoh. Okey, contohnya penggunaan perbankan dalam talian ataupun order dalam talian, tempahan dalam talian, pembelian dalam talian. Itu juga akan menyebabkan perbelanjaan kita pada barang tersebut bertambah. Sebab lagi pula macam sekarang tengah pandemik kan, memang orang tak nak keluar, memang tak boleh keluar pun. Kan? Sebab keselamatan lebih penting, tapi kita nak beli barang. So mana-mana bisnes atau perniagaan yang menawarkan perkhidmatan perbankan online, tempahan secara online, itu akan menyebabkan orang bertambah pembelanjaan dia di situ. Okey, boleh faham setakat ni? Yang ada dengan saya dekat studio. Okey, nak tanya yang kat rumah tak boleh. Tanya yang ada kat sinilah. Mereka wakilkan di rumah. Mereka mewakililah. Kalau anda faham, maksudnya insya-Allah yang lain pun faham juga. Okey, itu tentang pengiklanan dan pemasaran. Seterusnya barang pengganti. Okey, barang pengganti mula dengan barang keperluan. Sekiranya barang keperluan itu harganya naik, okey, kita akan menambah perbelanjaan kita sebab kita perlu beli barang keperluan tu. Maka corak perbelanjaan pengguna pada ketika itu akan bertambah peruntukan untuk membeli barang keperluan kerana harga barang keperluan naik. Contohnya macam yang terbaru, harga minyak masak. Harga minyak masak dulu kita boleh dapat kan 5 kg itu dengan harga RM18, RM19. Tapi sekarang dia dah jadi dekat 30. But we have to buy. Kita kena beli juga. Okey, kita kena beli juga. Kalau kata tapi ada cikgu yang ada dapat subsidi yang murah tu, itu tajuk lain. Itu tajuk lain. Kita tak boleh cerita hari ni, tak sempat. Okey. Lepas tu untuk barang kehendak. Barang kehendak pula bila harganya naik, kalau kita nak satu barang tu, kita sukakan satu barang tu tapi pada ketika itu harga barang tadi naik, maka kita tak beli barang tu. Kita akan cari yang lain sebagai alternatif. Sebab betul, dia ada pengganti. Maka perbelanjaan kita tidak bertambahlah. Okey, itu untuk barang kehendak. Jadi, kalau nak bercerita tentang barang pengganti, pastikan pertambahan perbelanjaan itu berlaku sekiranya barang keperluan yang harganya naik. Okey? So, jangan cerita barang kehendak lah. So, kalau barang kehendak dia stay je, kita tak beli. Kita tak tambah perbelanjaan kerana kita tukar yang lain. Okey? Alright, so kita dah 1 2 3. Ada lagi harga barang. Yang ni pun senang nak uraikan. Bila harga barang tu naik, of course lah kita punya perbelanjaan juga akan bertambah. Nak tak nak, kita beli barang tu sama ada kehendak ataupun keperluan. Kalau kita perlukan barang tadi, pada ketika itu, kita kena beli juga. Contoh, barang kehendak yang kita kena beli juga macam top up. Handphone kan pakai prepaid. Harga RM10 dapat RM10 dalam tu. Tapi kalau satu masa nanti harga dia naik,
Kita pun tak tahu kan. RM12 dapat RM10 kita kena beli juga. Betul, Kalau kita nak cikgu. guna, kan? Okey, itu tentang harga barang. Lepas tu cita rasa. Barang yang memenuhi cita rasa akan menyebabkan perbelanjaan kita bertambah. Dah suka barang tu, naik pun beli jugalah. Tak ada kalau kata, kan ada alternatif lain. Tak ada, aku memang setia dengan jenama tu. Nak buat macam mana? Kan? Kita pun kita kena tambahlah perbelanjaan kita. Betul. Dah suka, kan? Macam cerita minyak lah, kan? Minyak petrol. Kita ada 95, ada 97 untuk petrol, kan? Kalau memang dia dah pakai 97, belum 97, walaupun naik pun dia beli juga. Betul. Kan? Kalau kita kata tapi minyak barang keperluan juga, tidak. Bukan barang keperluan, ya. Minyak bukan barang keperluan. Sebab kalau kita tak ada kewangan yang cukup pun, kita tak beli minyak pun, tak adalah sampai kita tak boleh survive. Kita masih boleh hidup lagi. Ya. Okey. Itu cita rasa. Contoh saya bagi kat sini ada, jika individu suka makan makanan segera, maka perbelanjaan dia akan meningkat. Dia dah suka, dia beli jugalah. Macam mana pun, kalau harga naik pun dia beli juga. Alright. So yang terakhir adalah segmen pasaran. Segmen pasaran ini dia bercerita tentang apa orang kata kumpulan sasaran. Ya, macam Wani sendiri tadi saya difahamkan Wani tinggal di Petaling Jaya. Betul. Okey, kampungnya di Sabah. Okey. Lepas tu saya tanya dia dekat PJ ni ada biasalah kalau PJ memang ada fast food lah kan. Lepas tu saya tanya dekat kampung dia tak ada. Kenapa tak ada Wani? Saya rasa mungkin kerana ia mengikut kehendak atau keperluan mereka di sana, ataupun kita cakap dia sebagai demand lah cikgu. Betul tak? Yes, jadi ada kaitan lah. Jadi kat sini saya dah letakkan. Dia mengikut umur, gaya hidup dan juga pendapatan. So kalau macam tadi tu, demand tu dia lebih kepada keseluruhan. Permintaan terhadap barang tersebut yang mana kita boleh kategorikan dia mengikut umur, gaya hidup dan juga pendapatan. Okey. Mungkin kita pun tak tahu siapa yang tinggal di sana sebab saya pun tak duduk dekat tempat Wani ni. Ya. Tapi daripada gambaran yang diberikan pada saya boleh nampaklah mungkin kawasan tersebut jauh dengan bandar. Betul. Okey, dan pendapatan rakyat di sana kebanyakannya mungkin bekerja sendiri. Ya. Kan, bukannya golongan yang profesional dan sebagainya. Mungkin ada pun tidak ramai. Jadi permintaan terhadap fast food dulu ataupun makanan segera ni kurang. Jadi tak perlulah firma tu nak buka fast food kat sana. Nanti orang tak beli. Sebab permintaannya kurang. Okey? So itu berkaitan dengan segmen pasaran lah. Saya bagi contoh kat sini. Isi rumah berpendapatan tinggi cenderung untuk membeli kereta mewah. So macam kawasan kita sekarang ni kan, kawasan Selangor ni memang senang nak tengok. Sebab semua ada. Lapisan masyarakat kita ni semua ada. Daripada B40, M40, T20 ni senang kita nak tengok. Ya. Okey? Macam tempat tinggal saya duduk kat kampung. Okey, tapi kawasan saya dekat dengan bandar. So yang bandar ni memang kereta mewah berlaku lah kalau nak jual. Kalau kat kampung saya mungkin orang tak nak beli kan. Ya. Okey, so itu masuk segmen pasaran. Alright, so kita teruskan. Soalan contoh. Okey, anda bersedia? Semua ada sedia 6 orang, semua bersedia? Okey, dah dengar cikgu terangkan tadi, sekarang kita nak cuba. Soalan yang pertama. Baik, maklumannya kat atas ni diwasai daripada berita harian 14 Februari 2019, Kuala Lumpur pasaran pelancongan domestik semakin mendapat tarikan apabila lebih ramai rakyat Malaysia memilih melancong di dalam negara. Okey, manakala negara ini terus menjadi destinasi pelancongan pilihan dalam kalangan pelancong terutamanya dari China dan juga Singapura. Okey, so maklumat di atas berkaitan dengan satu aktiviti ekonomi. Okey, sekarang baru kita tengok terangkan 3 faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan rakyat Malaysia terhadap aktiviti tersebut. Okey, pertama sekali jangan terpedaya dengan soalan. Okey, jangan terpedaya dengan soalan dia bagilah stimulus lah apalah semua ni kan. Ni kita panggil stimulus ya. Yang atas ni kita panggil stimulus. Maksudnya kita ambil daripada Keratan Akhbar dan sebagainya lah. Tapi soalan sebenar dia tanya apa? Dia tanya adalah corak perbelanjaan rakyat. So itu yang kita belajar tadi. Kalau kita tukar stimulus ni pun jawapannya masih sama. Okey, jangan terpedaya dengan soalan. Sebab student dia ramai terpedaya dengan soalan. Oh, dia cerita pelancongan lah. Dia bukan nak pelancongan tu sangat sebenarnya. Dia nak kenapa orang belanja melancong dekat tempat kita. Itu yang dia nak. Okey. Alright, so kita tengok contoh jawapan dulu. Okey. Ada yang nak cuba? Daripada 6 orang ni nak bagi 1 point? Saya nak 1 point saja cukup. Okey, 1 point. Kak Wani nak minta dari Aimi. Aimi, boleh 1 point. Kita ada 6 tadi.
Bagi je satu. Pengiklanan dan pemasaran yang berkesan. Pengiklanan dan pemasaran yang besar. Okey, good. Kita tengok ada tak dalam jawapan ya. Ya. Okey, ini jawapan contoh. Pendapatan rakyat Malaysia yang meningkat. Tadi kita ada satu pendapatan, betul? Okey, pendapatan. Ada. Kemudian huraian ni adalah meningkat. Oh, lupa saya nak bagi tahu. Meningkat. Lupa saya nak bagi tahu. Bila kita katakan soalan tadi dia nak terangkan. So bila terangkan pastikan ada 3 fakta dengan 3 huraian. Huraian. Okey. So kita dapat 2 ni, 2.3 sini di 3 sana. Confirm kita dapat full mark lah sebab markah penuhnya 6. Okey. So bila kita katakan pendapatan rakyat Malaysia yang meningkat, kita akan dapat 1 point di sini fakta. Okey, dan yang ini adalah huraian. Huraian. Huraiannya meningkat. Maknanya kalau ditulis pendapatan meningkat pun dah cukup. Itu 2 markah di situ, 2 cikgu? markah di situ. Okey. Very simple kan? Lepas tu, dan kecenderungan untuk melancong di dalam negara kerana menepati cita rasa. Tadi kemudian kita ada cakap tentang cita rasa. Ya, betul. Ini fakta yang kedua. Huraian dia menepati. Oh. Senang kan? Senang saja. Okey, dan pengiklanan dan pemasaran yang berkesan. Pengiklanan dan pemasaran itu fakta yang ketiga. So kita dah ada 3 fakta. Huraian kita dah ada 2 tadi. Ada tak huraian untuk pengiklanan ni? Ada. Yang berkesan. So complete. Oh, Dapat yang berkesan. Dia bukan huraian selepas seperti itu, cikgu? Tidak. Yang berkesan itu dah cukup dah. Oh, okey. Okey, sebab poin ni tadi kalau kita patah balik kita tengok. Saya patah balik. Pengiklanan dan pemasaran ini poin. Nampak? Point. So dah yang ke bawah ni semua huraian dah. Ya, iklan yang berkesan. Ya. Okey. Okey. So senang kan? Sangat mudah. Soalan yang pertama ni, cikgu. Senang sangat. So kalau SPM macam inilah kan, tapi memang insya-Allah macam ni jugalah. Lebih kurang lah kan. Insya-Allah A+ di tangan dah, cikgu. Sebab tu saya kata jangan terpedaya dengan soalan. Pastikan awak nampaklah kata kunci dia, apa yang dia nak, kehendak soalan adalah corak perbelanjaan. Ya. Okey. Alright. So kita tengok seterusnya. InsyaAllah ada masa lagi. Boleh, cikgu. Okey. Yang ini dah bercerita tentang topik segmen yang seterusnya. Okey. Yang tadi tu dah selesai. Ya, tapi faktor. ada satu soalan lagi Ada satu soalan lagi berkaitan dengan tu, tapi kita akan tengok nanti di ujung. Okey. So yang ini adalah kaedah pembayaran untuk pembelian barang. Ini adalah poin 3, poin 3, poin 6. Okey, macam Wani sendiri. Kan? Biasa tak beli barang secara kredit? Biasanya untuk beli apa? Barang secara kredit, ya? Maknanya bayar ansur-ansur. Mungkin barang yang kita beli tapi kita bayar secara bulanan. Yes, yang tu biasanya ada tak beli? Contoh barang macam TV. Barang yang mahal lah, cikgu. Ya, barang yang mahal. Itu kata kunci dia. Selalunya kita bila bercakap tentang kredit ini, dia melibatkan barang yang mahal. Cuma kita kena faham juga dalam ekonomi ini istilah mahal tu. Okey, istilah mahal tu kena berhati-hati. Sebab dia subjektif. Ada orang kata harga 2,000 mahal. Ada pula orang kata aku beli murah aja. Saya beli murah aja barang ni. Berapa? 2,000. Kita dengar macam ya Allah mahalnya. Tapi pada dia murah. So kena berhati-hati dengan istilah. Dalam kita belajar subjek ekonomi ni, istilah mahal tu kena hati-hati. Bukan tak boleh guna, boleh. Tapi kena hati-hati. Kita ikut kesesuaian lah. Okey, situasi dan juga soalan yang dia tanya. Okey. So kaedah pembayaran kita pecahkan kepada 2. Kita ada tunai, kita ada kredit. Ada 2 lah. Boleh juga bayar secara tunai, boleh bayar secara kredit. Yang tunai ni biasalah. Kan kita kalau beli nasi lemak tepi jalan, bayar tunai. Takkan nak bayar kredit. Agak-agak lah. Kan? Walaupun boleh, logiknya boleh aja transfer kan, tapi lebih mudahkan kerja sebenarnya, cikgu. Jadi kita ikutlah nanti kita akan tengok ada punya huraian secara detail lah. Okey, mulakan dengan tunai ni, kita bayar menggunakan wang tunai sebaik saja menerima barang. Dapat barang bayar terus. Macam itu. Itu bayar tunai. Ya. Berapa harga? RM5 bayar RM5. RM20 RM20. Tapi kalau dah banyak sangat harganya sampai RM2,000 RM3,000, kita pun fikir banyak kali juga. Betul. Kan? Kenapa jadi macam tu nanti kita tengok.
Ya. Okey, kita ada dia punya sebab dia. Okey. Yang keduanya, bila tunai ni mesti bawa wang tunai yang cukup. Saya ni pernah ada pengalaman nak beli makan tengah hari je. Ya. Tapi cash kat tangan tak cukup. Saya tak perasan. Oh, saya pun pernah berjadi macam tu, cikgu. Kan? Sebab kadang-kadang kita selalu main touch saja kan. Ya. Kena pula beli lauk tepi jalan, dekat warung ke, dekat kampung sebelah tempat saya tinggal tu. Situ lauk sedap-sedap. Kampung budak-budak ni duduklah. Memang sedap beli kat situ. Kejap lagi tak cukup duit. Itu satu pengalaman kat saya lah. Sebab lepas ni kena hati-hati, mesti bawa wang tunai yang cukup. Okey? Okey, cikgu. Alright. Jadi kita dah sama-sama, kita dah belajar berkenaan dengan faktor mempengaruhi corak pembelanjaan pengguna dan kita dah masuk serba sedikit kaedah pembayaran dan selepas ni kita nak tahu lebih banyak kelebihan dan kelemahan kaedah pembayaran ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini Ekonomi bersama dengan Cikgu Nurul Azmi Muhammad Hatta dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman Shah Alam dan masih lagi bersama dengan kita 6 murid yang istimewa semua hari ini. Jadi murid dalam talian, adakah anda masih bersemangat untuk teruskan pembelajaran hari ini? Kalau masih bersemangat sila cakap sedia, Cikgu. Sedia, cikgu. Ya, cikgu. Itu dia. Saya suka dengar kalau mereka jawab macam tu, cikgu. Boleh tahu semangat mereka berkobar-kobar nak belajar. Jadi jom kita nak teruskan dengan kelebihan kaedah pembayaran, cikgu. Dipersilakan. Okey, kita teruskan lagi. Tadi saya dah terangkan tentang tunai. Okey, tunai kita dah cerita dah. Kita nak tengok pula kredit sebelum kita pergi ke kelebihan tunai tu ya. Okey, mulakan dengan kredit dulu. Okey, kredit ini merupakan satu bayaran yang ditangguh untuk tempoh masa yang tertentu. Okey, tetapi pengguna boleh menggunakan barang dahulu. Okey, macam kita guna credit card lah, easy payment kan. Kita bayar beli satu barang, handphone ke, biasa sekarang ni pakai credit card kan. Ya. Tapi dia itu dikira sebagai bayaran yang ditangguh. Tapi handphone kita dapat. Itu maksudnya kita dapat menggunakan barang dahulu. Dapatlah guna barang. Lagi yang besar-besar macam kereta, rumah dan sebagainya lah. Kita bayar ansur-ansur. Tapi kita boleh duduk rumah tu. Okey? Alright. So, apa dia punya cerita dia? Kalau kita bercakap tentang pembayaran kredit, kita mulakan dengan perlu bayar deposit. Bayar pendahuluan. Cuma sekarang ni kadang-kadang ada jugalah yang tidak ada deposit. Untuk bagi jualan dia lebih laris lah. Tapi kebiasaannya kita perlukan deposit. Bayar sikit dulu. Kalau kereta, biasa 10%. Rumah pun macam tu, 10%. Okey? Maknanya 10% daripada harga dia lah. Baki dibayar secara ansuran. Oh, bunyi best je. Seronok bayar sikit-sikit ya. Ya. Harga barang menjadi lebih mahal. Sudah. Oh, bayar sikit-sikit makin mahal lah. Ya, harga tu sebab kita dah menangguhkan, jadi dia perlukan kos operasi. Ya, betul. Okey. Jadi dia makin mahal. Seterusnya perlu bayar faedah atas baki yang belum dibayar. Kenapa mahal? Kerana ini. Ada faedahnya. Faedah. Okey, berapa peratus kan? Contohlah kan, beli kereta berapa persen tambah. Dia ada kiraan dia lah. Kiraan tu nanti kita tengok kalau nak ikutkan lah, kena tahu jugalah macam mana mengira. Kita tengok nanti ada soalan yang ada pengiraan tersebut. Baik. Okey. Alright. Seterusnya baru kita tengok kelebihan pembayaran tunai. Harga lebih murah, tak ada bayaran faedah. Itu pertama. Tadi sebab ada faedah mahal kan. So kalau tak ada dia murahlah. Murahlah berbanding dengan ada faedah. Yang kedua, belanja secara berhemah. Okey, maksudnya kita akan mengawal betul-betul lah perbelanjaan kita nak beli barang tu. Macam tadi kalau cerita tentang telefon tadi, handphone, kalau kita bayar ansuran kita boleh terus beli. Biasanya macam itulah. Kan? Tapi kalau kita nak beli satu barang tu secara ansuran, nak bayar cash ataupun secara tunai, then kita kena kumpul duit dulu. Dan betul. kita akan berhati-hatilah. Okey, itu kata belanja secara berhemah. Okey, boleh dapat diskaun. Ini pun biasalah. Biasa kalau kita beli tunai kan dapat diskaun kan. Boleh kurang sikitlah, saya bayar tunai ni. Dia biasanya akan bagi. Atas budi bicara. Atas budi bicara sebabnya dia ada dia punya margin keuntungan dia. Firma ni ada margin keuntungan. Satu barang tu margin keuntungan mungkin 20%, 30%.
Kan? So kalau kita minta kurang sikit, kalau diturunkan daripada 20% turun ke 15% ataupun 15%, dia masih untung lagi. Dan dia terus dapat duit. Keuntungan tu. Kelebihannya di situlah. Okey. Kemudian bayaran tunai diterima secara meluas. Dapat digunakan di semua tempat atau kedai. Ini tentulah. Kita beli kat mana-mana pun semua terima tunai. Tu orang kata. Tapi saya pernah jumpa juga kedai yang tak nak terima tunai. Ada juga. Oh, ada juga ya, cikgu? Ada. Mungkin ada sebab-sebab yang tertentu lah. Mungkin dari segi faktor keselamatan. Kita pun tak tahu. Jadi kita pun kena memahami lah situasi. Tapi normally hampir 100% firma menerima bayaran tunai. Okey. Lepas tu barang terus menjadi hak pembeli. Beli-beli terus jadi hak kita. Betul. Okey, terus kita punya lah. Memang dah tak ada sebarang pertikaian lagi. Dah beli. Dapat terus beli baju macam saya punya blazer, beli terus dapat. Kan? Okey, kerana bayaran penuh telah pun dibuat. Tapi kita kena faham juga setiap satu teknik ataupun kaedah ini pastinya ada kelemahan dia pula. Okey, so kita tengok kelemahan bayaran tunai. Nak beli barang yang mewah, kita tak cukup wang tunai. Macam tadilah cerita yang handphone tadi, telefon tu. Kena wait, kena tunggu pula. Itu cerita telefon. Kalau beli kereta lagi pengsan. Ya. Kereta idaman harga RM120,000 kan contoh. Sudah. Nak kumpul berapa lama? Gaji RM6,000 sebulan. Okey. Alright, itu seterusnya terjejas jika berlaku inflasi. Inflasi ni maksudnya jika harga barang naik, maka nilai wang ni dia jadi jatuhlah. Mungkin mula-mula kita target satu barang kita nak beli tu, harga dia RM2,000. Kita pun simpan duit lah. Sikit-sikit. Tapi sampai masa dah cukup duit RM2,000 tu, kita nak beli harga dia dah dinaikkan. Itu nama dia inflasi lah. So kita terjejah kat situ. Maksudnya nilai duit kita tu dah jadi kecil dah. Semakin berkurangan. Dah tak mampu nak beli barang tadi. Dah kena kumpul duit lagi. Okay? So itu risiko dia lah, kelemahan dia. Tidak sesuai untuk barang yang mahal. Tidak selamat untuk bawa wang tunai yang banyak. Ini ikut, macam tadi saya katalah, ikut pemahaman masing-masing. Subjektif. Tapi bila mahal ini, bila kita cakap pasal mahal, biasanya dia akan melibatkan wang yang banyak. Betul. Nak beli barang yang mahal kan? Wang yang banyak. Jadi dia berisiko. Okey, kita nak bawa duit banyak ni takut. Okey, mungkin seterusnya dia membawa kepada risiko hilang ataupun kecurian. Hilang macam tu saja, dah rugi kan? Ya. Okey. Last kali suka dapat khidmat lepas jualan, dah bayar habis, kadang-kadang firma ni dia ambil tak kisah. Dia dah jadi dia punya. Kita tak ada ikatan dengan dia lagi dah. Dia dah bayar habis dah. Betul. Kita ada kerosakan ke apa ke, nak minta balik dah masalah. Okey? Ya. Alright. So, itu tentang kelemahan. Kita tengok pula tentang kredit pula. Kelebihan dia, meringankan beban kewangan pengguna. Sebab tak payah bayar sekaligus. Kita bayar dia secara ansuran. Dapat guna barang walaupun belum habis, bayar lagi. Tak habis bayar pun kita dah boleh pakai. Okey? Seterusnya, taraf hidup meningkat. Dapatlah pakai barang yang lebih mewah untuk kegunaan seharian. Jadi, keselesaan itu ada. Okey, dapat menggunakan barang yang mahal dengan bayaran yang minimum. Bayar sikit-sikit. Beli kereta 9 tahun. Bayar sikit-sikit. Dapatlah guna, kan? Betul. Okey, seterusnya menggalakkan pengguna merancang perbelanjaan. Sebab kita dah tahu nak kena bayar monthly tu, setiap bulan ansuran tu, kita pun susun peruntukkan perbelanjaan kita. So, dia mengajar kita supaya mengawal perbelanjaan jugalah. Barang dibeli boleh digunakan untuk menambahkan pendapatan. Ini orang kata jadi macam pelaburan lah. Contohnya kita beli kereta tambahan untuk disewakan. Boleh buat perniagaan pula. Dah dapat hasil yang bertambah. Selalu orang bagi contoh rumah. Tapi saya ni, saya tukar. Saya ambil contoh kereta pula. Boleh juga. Ya. Rumah pun boleh, kereta pun boleh. Ini pula kelemahan dia. Harga tadi kita pun dah cerita, harga jadi lebih mahal kerana faedah. Itu kadang-kadang kita terpaksa jugalah. Okey, galak berbelanja lebih. Itu jadi tak terkawal. Macam ini kita bahaya, cikgu. Mungkin dah pernah rasa kan? Selalu, cikgu. Mungkin terutamanya kad kredit lah. Itu yang paling dekat dengan kita kan. Belanja harian kita guna kad kredit. So, kita bayar sikit-sikit. Sebab tu sampai sekarang saya tak pakai kredit kad. Saya tak pakai kad kredit ni. Biasa orang ekonomi memang macam tu. Dia nampak, dia tak nak guna kredit kad. Tapi itulah. Kadang-kadang rasa macam menyesal pula tak ambil kan. Ada masanya boleh lah kan, cikgu. Okey. Alright. Okey, terpaksa menangguhkan perbelanjaan lain. Kenapa? Sebab kita nak gunakan duit itu untuk bayar ansuran kereta tadi. Bayar ansuran hutang kita tadi. Secara kredit lah. Rumah ke, hutang rumah ke, kereta ke. Pasal dah ada tu kita terikat. So nak beli benda lain, nantilah dulu. Tunggulah habis bayar.
Dah beli TV plasma, tunggulah habis sekarang dah smart TV kan macam ni, smart TV. Dah pakai smart TV, kita kata tunggulah habis bayar baru beli subwoofer. Baru beli handphone baru, tunggu habis bayar. Jadi kita terikatlah kerana pasal puncanya di situ kita terpaksa tangguhkan. Betul. Okey. Alright, barang mungkin akan ditarik balik. Ini kalau cerita tak bayarlah. Ya. Tak bayar macam zaman saya dulu mula-mula lepas habis belajar dulu kan. Kerja pun biasa-biasa ikut suka aja. So pendapatan tak menentu. Itu pengalaman saya. Oh, iyalah. Beli barang secara kredit dan saya tak boleh bayar. Tapi beli benda biasa-biasa je lah. Beli hi-fi je pun. Okey. Beli hi-fi je. Masa tu zaman muda-muda kan. So dah tak boleh bayar, saya pulangkan balik. Pulangkan balik, bayar hutang yang perlu dibayar sahaja sebab barang dia dah ambil balik. Macam gitulah. Itu risiko dia. Boleh ditarik balik. Boleh ditarik balik. Kalau sekarang ni lagi bahayalah. Kalau tak bayar, boleh menyebabkan nama di senarai hitam. Okey, betul. Okay. Itu dia itu kelebihan dan kelemahan kaedah pembayaran. Kan. Itu dia. Okey, sekarang kita tengok seterusnya. Contoh soalan berbentuk objektif. Okey, bersedia yang ada di studio. Soalan yang pertama. Apakah kelemahan menjalankan kegiatan urus niaga secara kredit? Okey, tadi Aimi dah jawab. Okey. Siapa nak cuba pula? Sekarang ini Kak Wani pilih Kasih Arisa untuk menjawab soalan Arisa. objektif. Mana jawapan anda? Jawapan dia D. Cenderung D. lakukan perbelanjaan melebihi kemampuan. Kita kena balik semula kepada poin tadilah yang kita cerita tadi. Ini soalan yang memang paling senang lah sebenarnya Kak. Direct je. Kalau dibaca memang dia dapat jawab. Okey? So betul. Kita tengok betul tak jawapan dia? D. Jawapan D. Okey, betul. Tahniah. Betul Arisa. Okey, jawapan yang lain ini semua tidak tepat. Kita belajar juga benda ni tapi tak tepatlah. Dia semuanya salah. Kita ambil yang terakhir iaitu cenderung melakukan belanjaan melebihi kemampuan. Yalah, kita bayar sikit-sikit kan. Ya, kita tidak sedar. Tak perasan. Sudah. Tahu-tahu je tengok penyata nanti. Tahu-tahu tinggal sikit je cikgu. Okey, baik. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Penyataan manakah yang betul tentang faedah pembayaran secara tunai? Tadi pasal kredit. Ya. Ini cerita pasal secara tunai pula. Okey, siapa pula nak cuba? Amanina. Amanina Azhar. Okey. Jawapan dia A. Barang menjadi hak milik pengguna selepas bayaran. Okey, barang menjadi hak milik pengguna selepas bayaran itu merupakan salah satu faedah pembayaran secara tunai. Maknanya bila sebut faedah pembayaran tunai ni benda yang baiklah pada pembayaran tunai tadi. Okey, bagusnya sebab dia jadi hak milik selepas pembayaran. Dah tak ada terikat dengan sesiapa. Itu kebaikan dah. Yang lain-lain ini tidak tepat. Bukan salah, memang totally wrong, tapi dia tidak tepat. Okey, terima kasih Amanina. Okey, terima kasih Amanina. Seterusnya. Tahniah. Satu lagi. Okey, jawapan dia A. Betul. Ya. Okey, yang ini pula. Ini dia dah tinggi sikit. Soalan dia dah jadi susah sikit. Dia kata maklumat berikut berkaitan kaedah pembelian kereta oleh Encik Razak. Abaikan ini nama saja. Okey, kita boleh tukar-tukar lain lah. Jangan terberdaya dengan nama. Harga RM80,000. Bayar kita andaikan harga kereta tu RM80,000. Bayaran pendahuluan 10%, 10%. Ansuran bulanan selama 9 tahun. Kadar faedah ialah 3.5% setahun. So, kita nak tahu berapakah jumlah bayaran ansuran bulanan bagi pembelian tersebut. Okey. So, kita tengok yang ada. Siapa nak cuba? Boleh Kak Wani masing-masing dah keluarkan kereta pilih dah. Ijla. Nampak Ijla pegang kereta Batrisha tu. Okey. Dia nak jadi accountant kan? Ya, okey. Okey, Ijla, apa jawapan dia? Sekejap, saya dah kira tadi jawapannya B. Jawapan RM876.67. Yang ni dia jawab yang ni. Ini melibatkan pengiraan ya cikgu Okey, soalan ini melibatkan begini. pengiraan, betul. Ini melibatkan pengiraan. Sebenarnya seronok belajar ni. Okey, seronok kita nak kira, terutamanya nak beli kereta lah sebab budak-budak ni dalam kepala dia habis belajar je nak beli kereta. Semua macam tu. Ya. Bila dia dapat kerja je, habis belajar, kerja, gaji pertama, kedua, ketiga dah boleh beli kereta, terus beli kereta. Kereta dahulu. Ya. Rumah kemudian. Ya, okey. Sebab kita tengok macam mana jawapan ini dikira. Kita tadi jawab 876. B. Alright, so macam ni. Ini langkah pengiraan dia lah. Macam mana kita nak dapatkan jawapan yang dibuat tadi. Betul jawapannya. Okey, jawapan B iaitu 876.67. Macam mana? Kita tengok sekarang ni. Yang saya tandakan P ni adalah pinjaman dia. So pinjaman dia kata
harga kereta 80, bayar pendahuluan 10%, maknanya kita kena tolak 10% daripada 80,000 dulu. 80,000. So kita dapat 72,000 sebab 10% daripada 80,000 adalah 8,000. So yang ini adalah RM 8,000. Okey, so kita dapat kepingiraan untuk mengira yang ini sahaja. Kita masukkan dekat sini. Ikut saja formula ni, 70,000 tambah dengan 72,000 kali dengan 35. Ikut cara macam mana kira dalam matematik, pastikan darab dulu, yang tambah kemudian. Ni selalu buat mistake ni budak-budak, dia main direct dia tambah dulu. Ya, isinya dah ada dalam soalan, cikgu. Tinggal dimasukkan sahaja. Betul, ikut saja. So kita akan dapat jawapan yang saya buat ni. Okey, bagus Ijlah. Okey, tahniah Ijlah. Budak accountant memanglah. Ya, okey. Seterusnya cikgu, kita nak pergi ke soalan subjektif. Soalan subjektif pula. Mesti lebih susah ni kan cikgu? Soalan ni lagi susah, betul. Saya setuju. Okey, so dia ada dialog sikit. Ini stimulus jugalah. Saya rasa penapis air di rumah kita dah perlu tukar yang baru. Suami dia pun kata, ya abang pun rasa begitu. Abang minat dengan satu syarikat yang membekalkan penapis air ni. Okey, mereka menawarkan skim ansuran bayaran balik yang menarik. So maksudnya dia dah cakap skim ansuran bayaran balik bercerita tentang bayaran secara kredit. Kredit. Yes. Okey. So isteri dia kata kita boleh beli secara tunai. Kita kan ada simpanan di bank. Dia cakap macam tu. Tapi kita berujuk pula soalan. Soalan dia kata, berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan kelebihan kaedah pembayaran yang dinyatakan oleh suami. So, suami kita tengok yang ni lah. Yang ni. Dialog yang daripada suami lah. Kita jangan ambil yang isteri dia. Isteri dia cakap pasal tunai. Suami dia tak cakap pasal tunai. So, kita kena rujuk kat situ. Kena tengok betul-betul soalan. Kena baca betul-betul. Okey? So, jelaskan. Bila cerita tentang jelaskan, mesti bercakap tentang huraian. Okey? Huraian tu kena banyak. Kena bercakap pasal huraian. Okey, kita tengok jawapan dia. 5 markah untuk soalan 5 markah. ini. Pembelian secara kredit. Tadi tu, yang ayat yang suami dia cakap adalah pembelian secara kredit. Ini pun dah dapat markah dah. 1. Okey? 1 markah kita dapat. Okay, lepas tu, kaedah pembelian secara kredit dapat meringankan beban pengguna kerana kadar bayaran ansuran yang rendah. Itu dah jadi satu huraian dah. Okey, kita bayar sikit-sikit kan. Dan lebihan wang boleh digunakan untuk tujuan lain. Itu pun dah cerita tentang poin juga. Sebab kita nak cakap tentang huraian. Okey, contohnya membeli. Ini juga adalah huraian. Bila kita bercakap tentang contoh, contoh juga dikategorikan sebagai huraian. Huraian. Okey, kita nak bagi faham macam ni. Okey, bila kita menjawab soalan ekonomi, kan, calon-calon yang ada di seluruh Malaysia lah, terutamanya yang ada dalam studio ni. Okey, bila kita bercakap tentang soalan yang bercakap tentang huraian ini, pastikan kadang-kadang kita jadi tak dapat nak tulis huraian yang banyak. So, salah satu cara dia adalah memberikan contoh. Contoh tu kadang-kadang kita boleh nak cakap, kita selalu dengar orang kata susahlah nak cakap. Macam mana nak cakap? Tapi tahulah situasi dia macam ni lah. Macam itu. So, bagikan contoh. Okay, contohnya membeli barang kehendak yang lain. Kenapa saya bagi beli barang kehendak yang lain? Tadi, bila kita bayar secara ansuran, kita peruntukkan kewangan kita sebahagiannya untuk bayar ansuran. So, ada lebihan lagi yang lain. Boleh beli barang lain, mungkin secara ansuran juga. Ya. Okey, so itu yang saya bagikan contoh. So, yang ini dah dapat 1, yang ini dah ada 2, ini saya bagi contoh pula 3 barang kehendak yang lain. Okey, pengguna juga masih boleh menggunakan barang dibeli walaupun boleh menggunakan barang yang dibeli walaupun belum menyelesaikan keseluruhan bayaran. Ini termasuk dalam tadi tu poin. Ada satu poin dalam tu kan. Mungkin puan ni ingat lagi. Barang tu jadi hak kita walaupun barang tu kita boleh guna walaupun belum habis bayar lagi. Di samping mendapat manfaat khidmat selepas jualan yang lebih baik. Yes, bila kita bayar secara ansuran, selalunya dia ada waranti dan sebagainya. Jadi kita boleh rujuk balik kalau berlaku sebarang masalah. Okey. Alright. Baik, cikgu. Nampaknya kita sudah selesai menjawab soalan objektif dan juga subjektif untuk segmen ini. Dan lepas ni kita nak pergi ke soalan yang terakhir iaitu contoh soalan KBAT. Jadi kalau anda nak dapatkan teknik dan tips menjawab untuk mata pelajaran ekonomi ini dan khususnya topik yang kita belajar, sila tunggu selepas ini dan jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM
KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry dan juga Cikgu Nurul Azmi Muhammad Hatta dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman, Shah Alam dan 6 murid yang masih lagi bersama dengan kita di segmen yang terakhir ini. Kita nak menjawab contoh soalan kebat pula. Jadi jom tanpa melengahkan masa, dipersilakan Cikgu. Okey, kita pergi ke bahagian yang terakhir. Okey, tadi kita dah tengok objektif, kita dah tengok soalan subjektif, kita tengok pula soalan rubrik. Okey, sebelum tu soalan ini dia lebih merujuk kepada bahagian pertama kita tadi tentang corak perbelanjaan ya. Okey, kita tengok soalan dia pendek je. Ni ada budak-budak akan cakap kat saya, cikgu soalan ni memang kurang ajar cikgu. Kenapa? Pendek je. Markah ya Allah sampai 9. Apa kita nak cakap kan? Okey, begini. Okey, ada berbagai teknik lah untuk menjawab soalan rubrik ni, ada macam-macam teknik. Tapi yang paling mudah ialah kita kena ada big why kat dalam kepala kita. Bila dah bagi satu poin tu kenapa? Kenapa dan kenapa. Okey. Pastikan kita bila menjawab soalan rubrik, dia mesti ada satu idea ataupun dua idea. Eloknya dua lah. Keselamatan, dua. Kemudian seterusnya kita menghuraikan idea kita tu dengan big why tadi. Banyak-banyak why dia. Banyak soalan dia. Dah bagi satu idea, kenapa jadi macam tu tanya lagi. Dah dapat satu huraian, tanya pula huraian tadi. Kenapa jadi macam tu? So dia akan menyebabkan kita punya huraian tu bertambah. Dia tidak memerlukan poin yang banyak. Okey, cukup satu atau dua idea saja. Tapi itu dah mencukupi untuk kita mendapatkan markah yang banyak. Okey, mula-mula kita nak tahu dulu bila sebut rubrik ni, markah ni kita bagikan kepada 3 pecahan, 1 hingga 3. Sebab markah 9 kan? 1 hingga 3, lepas tu 4 hingga 6 dan yang terakhir adalah 7 hingga 9. Ada budak, ada student yang jawab dia boleh pergi terus tahap yang ketiga ni. Saya letaklah ni level 1, level 2, level 3. Level 1, level 2, level 3 ataupun tahap 1, tahap 2, tahap 3 lah. Okey, dia bagi satu idea, kemudian huraian dia yang pertama tu kadang-kadang dah boleh mencecah sehingga markah dekat level 3. So dia tak ada jejak 4 hingga 6 markah. Dia terus lompat pergi 7. Okey, itu kalau dia punya huraian betul-betul solid, betul-betul cukup baik berkaitan dengan topik. Okey? Alright, saya tunjukkan contoh jawapan, tetapi itu hanya contoh saja. Okey, janganlah sampai semua nak menyalin soalan tu. Tak sempat. Sebab panjang, saya buat contoh yang panjang ya. Okey. Alright. Ini contoh jawapan. Ini baru sebahagian. Ada lagi perenggannya. Belakang ada satu lagi. Okey, tak muat nak letak. Ini contohlah, saya tak perlu baca kot boleh tunjukkan dekat student lah. Okey, cuma saya nak highlightkan ialah bila kita menjawab soalan rubrik ni, kita letakkan satu idea tu, kan? Idea tadi, bila dia menghuraikan idea yang dihuraikan yang pertama tadi, sekiranya dia masih lagi dalam lingkungan topik yang melibatkan soalan tadi, macam tadi kan pasal perbelanjaan kita kan. Selagi dia duduk dalam lingkungan itu, dia tak akan pergi level 3. Dia masih lagi level 2 walaupun dia bagi 10 huraian sekalipun. Okey, jadi nak pergi ke huraian yang boleh mencecah sehingga level 3, yang markahnya 7 hingga 9, dia perlu meletakkan situasi yang mana merentas kurikulum. Sama ada dia merentas ke subjek lain yang berkaitan ataupun merentas tajuk lain yang masih lagi dalam topik yang sama. Macam tadi kita belajar subjek ekonomi kan. Dia pergi ke masih lagi dalam ekonomi juga, tapi kita bab 3. Jawapan yang dibuat tu berkaitan tapi merentas ke bab yang kelima contohnya. Macam jawapan saya ni dia merentas bab yang kelima. Contoh jawapan yang saya bagi ni merentas jawapan yang kelima, maknanya dia dah pergi ke bab tingkatan 5 punya. So poin dia yang saya nak sampaikan ialah pertama mesti ada merentas kurikulum ataupun merentas topik. Bab lah, merentas bab. Okay? Kemudian contoh pula, bagi contoh-contoh yang berada di depan mata kita. Itu lebih membantu sebenarnya. Itu lebih membantu. Okey, berbanding dengan kita ambil contoh yang sedia ada. Okey, lagi satu. Tadi soalan dia kata dia nak jelaskan, pastikan dia ada dua sisi. Dua sisi lah. Maksudnya kita cerita pasal tadi kan, dia kata pendapatan instrumen akan diikuti oleh peningkatan pendapatan negara. Kita tahu nanti pendapatan negara nambah, pendapatan bertambah sebab apa? Sebab orang berbelanja. Ya, betul. Jadi kita ambil satu sisi lain. Yang mana mungkin satu sisi itu dia bukan melibatkan kita belanja, tapi kita buat tabungan. Orang dah ada duit banyak, kan pendapatan dia bertambah, dia simpan tu banyak. Macam ni lah saya letak kat bawah ni.
Sikit je. Walau bagaimanapun bukan bagi kumpulan yang sememangnya pendapatan tinggi seperti kumpulan T20, dia masuk T20 ni pun dah ada satu extra mark juga. Maksudnya dia memahami. Dia tahu pendapatan tinggi itu kumpulan T20. Dia tak ada. Dalam buku teks tak ada. Dalam buku teks tak sebut tentang T20. Dia cakap pendapatan tinggi je. Kiranya pengetahuan yang luas itu berjaya diaplikasikan dalam soalan ini. Maksudnya benda tu, kita sebenarnya ekonomi ni kena pandai relatekan dengan kehidupan seharian kita. So saya ingat itu sahaja untuk hari ini yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah dapat membantulah semua yang mengambil subjek ekonomi. Jadi rumusannya ataupun kesimpulannya, topik kita hari ini adalah topik yang seronok. Betul. Sebab kita belajar tentang apa yang kita hadapi. Macam tadi kaedah pembayaran tadi kan, mungkin belum rasa lagi kalau belajar di sekolah. Tapi yang ada kat studio ni, terutamanya Wani sendiri pun dia dah share pengalaman dia. Dia beli secara kredit, dia nampak dah. Kan? So kadang-kadang mungkin orang kata tak naklah bayar hutang nanti makin mahal. Tapi ada masanya kita kena bayar secara kredit untuk beli barang-barang tahan lama. Betul. Macam beli rumah lah kan. Kalau nak tunggu sampai cukup duit, bila nak beli rumah? Lama lagi cikgu Jadi kita belilah sekarang. Itu dia cikgu. Saya sendiri pun sangat tertarik dengan mata pelajaran hari ini, khususnya topik yang sama-sama kita belajar adalah penggunaan pendapatan individu. Jadi Wani harapkan agar semua murid di atas talian bersama dengan kita dan juga yang di rumah memahami dan dapat mengaplikasikan teknik yang diberikan oleh Cikgu Azmi sebentar tadi dan berjaya memperoleh markah yang cemerlang. Khususnya terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nurul Azmi Muhammad Atta dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman Shah Alam, dan terima kasih juga Kak Wani ucapkan kepada Kasih Arisa, Nur Ijlah Batrisha, Anis Dayini, Nurul Aimi Umairah, Nur Amanina Dahiyah dan juga Ain Solehah. Semoga kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian saja dari saya, Wani Kerry, dari Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM